Bismillahirrahmanirrahim. Lazat sungguh rasa tomato dimakan bersama buahku ini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Bahasa Melayu indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemasku susun, mohon bicara dan menyusun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysiaku prihatin. Tajuk pidato saya pada kali ini, saya bertemakan bahasa Melayu, citra bangsa Malaysia. Bahasa sangat luas pengertiannya. Bahasa tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi bahasa juga citra budaya bangsa Malaysia dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Menurut Pendeta Bahasa Zawa, bahasa merupakan citra masyarakat budaya, akal budi, jiwa atau roh sesuatu bangsa. Keintelektualan dan tamadun bangsa membuktikan peranan terbesar bahasa sesuatu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengenal sesuatu bangsa atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa kita dan citra jati diri kita. Sesungguhnya, jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasa. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang dipunyai secara besar. Bicara saya yang pertama, bahasa Melayu citra bangsa satu Malaysia. Bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sungguhnya, apa yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan peruntukan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Bahasa Melayu bukan lagi menjadi milik tunggal peribumi Melayu, malah bahasa Melayu menjadi milik bersama seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justeru niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatu padukan kaum-kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain di bawah satu bahasa. Cuba kita bayangkan bagaimana selepas hampir 55 tahun merdeka, jika kaum Melayu hanya dengan bahasa Melayunya dan kaum Cina dengan bahasa Mandarin, Tionghoa atau Hokkien-nya dan kaum India pula dengan bahasa Tamilnya sahaja. Maka bagaimanakah kewujudan bangsa Malaysia dapat direalisasikan? Justeru jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan kepribadian kita sebagai satu bangsa, iaitu bangsa satu Malaysia. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah jati diri asing. Lantas, akan terencatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa satu Malaysia. Ayuh, marilah kita berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa dalam merealisasikan wawasan 2020. Hadirin hadirat sekalian, bicara saya yang kedua, bahasa Melayu memajukan bangsa Malaysia. Bahasa Melayu menjadi pemancu ke arah kemajuan bangsa. Sesungguhnya, untuk mewujudkan satu bangsa itu bukanlah mudah. Suka saya tegaskan di sini bahawa dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara menurut acuan kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasa-bahasa asing. Walaupun kita mempelajari bahasa asing sebagai bahasa global, kita tidak seharusnya membiarkan jiwa dan pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing.
Cuba kita teladani kejayaan pembentukan negara bangsa Jepun, Korea, negara bangsa di benua Eropah dan Amerika Syarikat. Mereka terbukti telah berupaya memodenkan negara sekaligus membina bangsa dengan mendaulatkan bahasa kebangsaan negara bangsa masing-masing. Nah, sewajarnya kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, teknologi dan peradaban moden. Justeru akan tercapailah gagasan pemajuan negara dan pembinaan bangsa Malaysia jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak mendaulatkan bahasa kebangsaan kita sendiri. Siapa lagi? Inilah prinsip umbi yang seharusnya kita junjung jika kita benar-benar serius untuk mewujudkan bangsa Malaysia. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seterusnya, izinkan saya meneruskan bicara saya yang ketiga. Melayu memartabatkan bangsa Malaysia. Bahasa adalah penanda identiti atau jati diri sesuatu bangsa. Tetapi malangnya, dewasa kini kita dapat melihat bangsa kita sendiri telah memusnahkan kesantunan bahasa Melayu itu dengan pelbagai aspek yang tidak bermoral. Kesannya, bagaimana untuk kita memartabatkan bangsa kita? Bagaimana dunia memandang tinggi bangsa kita jika kita sendiri tidak tahu menghargai keunikan dan keindahannya? Pembudayaan bahasa Melayu harus nyata di Plaza Tol. Lebuh Raya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi lorong touch and go. Bahasa apa ini? Inilah dia bahasa rojak rasmi. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. Inilah juga kerja yang memalukan bangsa. Kenapa tidak dipakai saja istilah lorong pacu segera? Sudahkah kita betul-betul menggeladah kamus bahasa ibunda sebelum sewenang-wenang menggunakan touch and go? Jika tiada azam perjuangan yang kental untuk menggunakan bahasa sendiri, lantaran istilahnya cukup dalam bahasa sendiri, kita juga nanti akan dipanggil bangsa touch and go. Tepuk dada, tanya selera. Sudah sampai masanya semua pengiklanan dalam negara menggunakan bahasa Melayu dengan betul daripada aspek hukum nahu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang diselangi perkataan dan nilai bahasa asing secara melulu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Yang penting ialah kita mesti terus memupuk rumpun yang ada dan memperkayakannya dengan bimbingan. Hala tuju dan apresiasi bahasa Melayu yang berterusan. Bahasa Melayu yang baik akan memartabatkan bangsa Malaysia. Kiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaan. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Bahasa itu citra sesuatu bangsa. Akhirul kalam, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.